Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang barakah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meneruskan semula pembacaan kitab kita perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan mendatangkan kebaikan dan juga rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kita sambung semula pembacaan kitab kita pada muka surat 122 tu tadi. Okey. 122. Itu. Kita ambil sikit pada 121 nombor 28 itu. Kita ambil sikit itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Apakah kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyusun masyarakat Madinah seawal kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam? Jadi ni duk masuk dah ni berkenaan dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya di Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi pergi Madinah bukan melarikan diri tetapi hijrah. Siapa yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pelarian dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan pelarian dalam membangunkan bumi Madinah Al-Munawwarah, maka orang ini dikira menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Imam Tajuddin As-Subuki dalam kitab dia Saiful Maslul dalam membicarakan hukum orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hukum dia adalah dikenakan hukuman bunuh. Tapi nak kena hukuman bunuh tu bukan pi ambil tangkap buah bonek katok bagi mati, tak. Hukuman bunuh itu mestilah diadili oleh pihak berwajib. Ditangkap dan diberikan tempoh al-istitabah, tempoh dia bertaubat, sama ada dia cakap tu atas jalan dia jahil ke ataupun dia memang tahu kata hak dia bercakap lagu tu memang dia faham makna dia ke ataupun memang sengaja dia nak sebut lagu tu, maka di situ dia ambil kira oleh Islam. Dia tak boleh bunuh terus lagu tu. Baik. Antara yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, antara yang dilakukan oleh Nabi ni tujuan apa ni? Tujuan ni untuk menyusun masyarakat Madinah. Situ. Yang pertama, sebagai pusat ibadah, mendirikan masjid. Mendirikan masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Juga sebagai tempat mesyuarat kaum muslimin, tempat untuk mempersatukan kaum muslimin dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Dibuat pembangunan di jalan raya di sekitar masjid, lama kelamaan tempat itu menjadi pusat bandar. Kelama kelamaan tempat itu, tempat mana? Tempat di kawasan masjid itu menjadi pusat bandar, tempat tinggal dan juga tempat perniagaan. Tuan-tuan, Nabi sampai di Madinah Al-Munawwarah, Nabi singgah sebelum pada tu Nabi masuk Quba dulu.
Nabi masuk Quba 4 hari 4 malam, tidur di rumah seorang sahabat. Pagi Jumaat baru Nabi keluar. On the way nak masuk pekan Madinah, Nabi singgah mayang Jumaat. Maka masjid itu namanya Masjidul Jumu'ah, masjid Jumaat. Masjid yang pertama sekali Nabi SAW sembahyang Jumaat setelah Nabi sampai daripada hijrah di Madinah Al-Munawwarah. Nabi masuk dalam pekan Madinah Al-Munawwarah dan Nabi SAW beli sebidang tanah daripada 2 orang anak yatim. 2 orang anak yatim ni maklum depa 2 beradik dan Nabi SAW beli tanah depa yang pada asalnya tanah tersebut dijadikan tanah perkuburan dan adalah binaan-binaan lama di atas tanah tersebut. Maka Nabi SAW dan para sahabat ketika itu membersihkan tanah dan Nabi clear tanah tu, dan juga mayat-mayat yang ada di dalam tanah tersebut dipindahkan. Dipindahkan. Maka didirikanlah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi bina masjid semua yang keluasan Masjidin Nabawi itu pada asalnya raudhah yang asal itu panjangnya 100 hasta, lebarnya 90 hasta. Itu disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Panjang dia 100 hasta, lebar 90 hasta. Maka disitulah tempat pertama berkembangnya Islam di bumi Madinah Al-Munawwarah, ataupun markas Islam yang pertama di bumi Madinah Al-Munawwarah. Dan di dalam raudhah itu tuan-tuan banyaklah, kalau kita pergi pada hari ini dia tiang macam-macam nama. Surau kita ni pun banyak tiang tapi semua sama nama tiang dia. Dalam Masjid Nabawi, dalam raudhah dia ada tiang-tiang dia. Dia ada tiang Abu Lubabah, dia ada tiang Mukhallaqah, ada belakang tu. Tiang Mukhallaqah ni tiang wangi. Pasal apa tiang wangi maklum? Satu hari Nabi SAW masuk dalam Masjid Nabawi, dalam raudhah tu. Nabi tengok ada kesan ayat liuk di tiang raudhah tu dah, tiang masjid tu. Maka pada ketika itu dalam riwayat menyatakan Nabi SAW ambil tongkat, Nabi kikih. Nabi ambil tongkat, Nabi jolok dekat tiang tu nak bagi hilang kesan ayat liuk yang kering tadi tu. Jadi tongkat Nabi dia tak straight, tongkat Nabi dia bengkang-bengkok, dan itulah tongkat yang paling terbaik. Tongkat Nabi dia bengkang-bengkok. Kita tak biasa pakai bengkang-bengkok, jangan gagah tak gitu terjulang parik. Tak gitu terjulang parik. Hak Nabi punya bengkang-bengkok macam dengan huruf S tu. Baik. Nabi pun tenyeh tuan-tuan, hilanglah. Kemudian Nabi SAW perintahkan seorang sahabat, siapa ada minyak wangi, minyak esen orang tua wangi, siapa ada minyak atak. Maka diberi kepada Nabi SAW. Nabi pun buh di tangan, Nabi sapu di tiang tu, maka wangilah tiang tersebut. Maka namanya tiang wangi. Pasal apa tuan-tuan? Di sini ulama mengatakan hukum kita mengotori masjid ataupun tempat sembahyang, hukum dia haram. Sebagai contoh, kita sesama dah. Bila sesama sampai ketika kita mayang ke duduk dalam masjid ke apa, dia keluar main gelema. Bila gelema kita keluar, tak boleh kita duduk kali kiri tui dekat dinding masjid ataupun dinding surau. Tak boleh dah. Jawapan dia lagu mana maklum? Jawapan dia kalau nak ludah sangat, wajib keluarkan kepala daripada binaan masjid. Ini kaedah dia. Contoh kita sinilah. Macam kita pergi mana-mana masjid, kita duduk tepi sah hujung tu, kita nak ludah. Maka tak boleh ni tingkat kita duduk tuih. Metang-metang dia liok dia boleh pergi 2 marhalah sekali dia tembak pergi jauh
Kan angin dia tu cepat, nos dia tu kuat, tak boleh, haram. Wajib dikeluarkan kepala dia. Ni tiang, ni tiang tingkap, buka tingkap, keluar kepala. Duk, badan tak payah keluar lah. Keluar kepala saja. Yang terlebih afdal, keluarkan semua badan kali. Pi keluar, pi ludah di luar, lagi masuk balik. Ini adab dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa duk ludah lagu tu, hukum dia adalah berdosa. Ni dalam masalah masjid. Jadi Nabi pun bina dijadikan tempat ibadah, dijadikan tempat ta'lim ataupun tempat pendidikan ilmu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu. Yang kedua, Nabi bila mana Nabi sampai ke Madinah Al-Munawwarah, adakah isteri-isteri Nabi yang lain turut serta sampai? Tak. Selepas beberapa hari baru sampai. Di antaranya tuan-tuan yang sampai 3 bulan selepas daripada itu, iaitulah Sayyiduna Abdullah bin Az-Zubair dan juga Sayyiduna Ali. Begitu juga dengan Sayyidatuna Asma radhiyallahu anhum wa ardahum. Mereka ini sampai 3 bulan selepas daripada Nabi SAW sampai dulu di Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga, 3 bulan. Selepas beberapa hari Nabi sampai di Madinah Al-Munawwarah, barulah keluarga Nabi SAW sampai. Maknanya Nabi pergi dulu. Yang lain kemudian, trik kedua, trik ketiga. Baik. Antara yang sampai selepas daripada Nabi SAW, iaitulah siapa dia? Yang pertamanya Saudah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW. Yang kedua Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, anak Nabi SAW. Kemudian Ummu Kulthum, anak Nabi SAW. Usamah bin Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi SAW. Walaupun ayah dia Zaid bin Harisah anak angkat, dapat Usamah ni dikira cucu angkat, tapi Nabi tak kira dia cucu angkat. Nabi kira dia anak angkat juga, kerana kasihnya Nabi SAW. Kemudian siapa dia? Kemudian Ummu Aiman. Ummu Aiman ni khadam Nabi SAW, dan dia adalah bekas kepada khadam pembantu ayah Rasulullah Abdullah bin Abdul Muttalib. Panjang umur Ummu Aiman ni maklum, waktu Nabi wafat dia tak mati. Nabi wafat dia tak mati. Padahal dia duk jaga Nabi waktu ayah Nabi duk hidup sampai mati, sampai Nabi pula mati, dia tak mati. Begitu juga yang umur panjang Tok Wan Nabi Abdul Muttalib. Tok Wan Nabi ni Abdul Muttalib, panjang umur dia. Dia mati ketika usia dia 140 tahun. 140 tahun. Ini Tok Wan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi yang sampai? Abdullah bin Abi Bakrin. Iaitu Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq, iaitulah saudara kepada Sayyidatuna Aisyah, Asma. Ini anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga kakak dia Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini trik kedua. Trik ketiga nu hak kita sebutkan tadi nu, Asma, Abdullah bin Az-Zubair, dan juga sahabat-sahabat Nabi yang lain, Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Ini dia trik yang ketiga. Jadi mereka inilah tuan-tuan yang bersama dengan Rasulullah bila mana awal Nabi membina dan membangunkan Madinah Al-Munawwarah. Yang keempat, bila mana Nabi sampai di Madinah Al-Munawwarah, Nabi naik unta. Nabi naik unta. Bila mana sampai di Madinah, penduduk Madinah sambut Nabi dengan nasyid hak kita pun duk tahu dah lah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Sampai di Madinah semua pakat seronok ni sambut kedatangan Nabi SAW, dan semuanya duk minta, ya Rasulullah, mai tidak rumah kami, mai tidak rumah kami, mai tidak rumah kami. Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, Nabi tak bagi jawapan apa.
Nabi hanya bagi tahu, tengok tang mana unta aku berhenti, tang tulah rumah yang aku akan tidur. Tiba-tiba unta Nabi berhenti betul dengan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, hikmah Allah Ta'ala berhentikan unta di rumah Abu Ayyub radhiyallahu anhu kerana apa? Kerana di Madinah ketika itu antara rumah hak banglo lah kita kata. Nah, rumah hak besar sikit daripada rumah-rumah yang lain adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah dia 2 tingkat. Rumah dia dua tingkat. Kena lot ke apa dia ustaz? Wallahu a'lam. Jangan duk tanya pula kena lot ke tak kena lot. Cerita dia rumah dia besar daripada rumah sahabat lain. Maka dia pun Nabi pun turun dan Nabi bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ni bila mana Nabi main di rumah dia buat apa? Dia nak Nabi SAW tidur di tingkat atas. 2 tingkat rumah dia. Minta Nabi tidur tingkat atas. Pasal apa? Ya Rasulullah, kalau kamu tidur di bawah, nanti orang ganggu kamu. Sekali orang main ketuk pintu, tak boleh nak rehat. Sekali orang main ketuk pintu, tak boleh nak rehat. Ni Rasul main rumah ni. Kita YB main tidur rumah kita pun tak tangga dah. Buh 4 gad keliling rumah YB tu. Bukan Rasul. Ni Rasul tidur rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian tuan-tuan, Abu Ayyub minta kepada Nabi, ya Rasulullah, saya minta jasa baik Rasulullah, tidur di atas. Tidur di atas. Nabi kata tak apa, aku nak tidur di bawah. Abu Ayyub kata, sekali orang ganggu kamu ya Rasulullah, maka bukankah aku ni diutuskan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah umat? Nabi kata tak apalah, aku duduk bawah pun senang sikit, tak ganggu hang tuan rumah. Maka Abu Ayyub pun setuju, dia tidur di atas, Nabi tidur di bawah. Pada waktu malam Madinah pada ketika itu cuaca yang agak sejuk. Cuaca yang agak sejuk malam. Dan lantai rumah Abu Ayyub ni dia ada satu bahagian dia berlubang, rumah tanah liat. Berlubang. Bila mana dia berjalan, habuk hak dia duduk berjalan tu akan masuk dalam lubang tu, akan turun tingkat bawah. Akan turun kena Nabi SAW. Jadi apa yang Abu Ayyub buat? Abu Ayyub dia ada 2 helai selimut. Siapa di rumah dia hanya 2 helai saja selimut, angkat tangan. Maknanya semua lebih pada 2 helai. Kali dengan rumah saya. Hak kita saja, kita seorang 3 helai, kita seorang. Tak cukup kita sejuk tarik pula hak bini lagi 4 helai. Tak cukup hak bini tarik pula hak anak, semua pakat jadi udang cakotiau dah pagi tu. Jadinya 2 helai. Selai dia bagi kat Nabi, selai ambil kat dia. Tapi pada malam tersebut tuan-tuan, Abu Ayyub ni sejuk juga. Sejuk juga, tapi oleh kerana pada lantai rumah dia tu, pemisah tingkat 1 tingkat 2 tu ada lubang, dan dia nak jaga sehari ni kalau dia berjalan habuk jatuh atas kepala Nabi ke, dia fikir macam-macam. Dia ambil dia punya kain selimut, dia sumbat masuk dalam lubang tu, maka dia berjalan kalau habuk pun tak jatuhlah ke bawah. Bagaimana dia berjalan maklum atas tu? Dia berjalan dalam keadaan berjengkit. Dia tak berjalan lagu kita berjalan kah macam duk lawan kuda di atas tu. Bunyi derah bunyi. Tapi dia berjalan berjengkek-jengkek kerana supaya tidak mengganggu waktu rehat Nabi SAW. Ini Abu Ayyub Al-Ansari menjaga Nabi kita Muhammad SAW. Yang keempat tuan-tuan, rumah Abu Ayyub itu adalah tapak yang telah diwakafkan oleh seorang raja daripada Yaman. Namanya Raja Tubba'. Namanya Tubba'. Taba'in. Tubba'. Tubba' ni Raja Yaman. Satu ketika dia bermusafir daripada Yaman mai ke Mekah Al-Mukarramah. Bila sampai di Mekah beribadah apa semua, on way balik ke Yaman, lalu di Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah Al-Munawwarah, rombongan Tubba' ini termasuklah juga ulama-ulama yang ada pada zaman tu. Semua pakai ikut dia. Raja yang baiklah Tubba' ni. Kemudian bila mana duduk beberapa hari di Madinah, Tubba' pun nak balik semula ke negara dia, nak balik ke Yaman. Tetapi
dibantah oleh sebahagian besar daripada ahli rombongan dia, termasuklah para ulama yang bersama dengan dia. Lalu ditanya kepada ulama-ulama ini, Tubak tanya pasal apa? Yang hampa tak mau balik, hampa main aku, jomlah balik sekali. Maka kata para ulama ini, wahai Tubak, wahai raja, ketahuilah bahawasanya Mekah yang kita pi itu adalah tempat lahirnya Rasul akhir zaman. Dan Madinah ini adalah tempat ataupun bumi hijrahnya Rasul akhir zaman, dan di sinilah dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu tak mau balik wahai Tubak pasal kami pi di Mekah, dia tak ada. Dan tidak ada tempat lain melainkan di Madinah sahajalah peluang untuk kami bertemu dengan Rasul akhir zaman. Ketika itu Tubak apa yang dia buat, tuan-tuan? Dia kata kalau hampa tak mau balik tak apa, maka dengan sifat dia yang dermawan, Tubak ini membina sebiji rumah untuk setiap ulama yang nak tinggal di Madinah pada ketika itu. Semua ada rumah sendiri dah. Kemudian bukan takat dia bagi rumah saja. Sebelum daripada dia balik, dia bagi semua yang tak kahwin lagi pada ketika tu, yang ikut rombongan dia, semua dia bagi menikah bang. Habis menikah, maka Tubak mewakafkan satu rumah, yakni tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari, diberikan rumah tersebut dengan niat dia apabila sampai sahaja Muhammad Rasul akhir zaman di sini, maka kamu bagilah dia tidur, dia rehat di rumah aku bagi ini. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Tubak pun balik semula ke Yaman selepas lebih kurang 60 tahun. Lepas 60 tahun peristiwa itu, barulah sampai Nabi Muhammad di Madinah Al-Munawwarah. Nampaklah? Lepas 60 tahun barulah tertunainya hajat Tubak, nak rumah hak dia wakaf tu ataupun tanah hak dia wakaf tu digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini, tuan-tuan, Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi menyatakan apa? Apabila kamu berdoa kepada Allah ataupun kamu buat benda baik, 3 benda ni Allah akan bagi kat kamu. 3 benda ni, antara 3 benda ni mesti dapat satu. Yang pertama, kalau kamu berdoa ataupun buat baik, Allah Ta'ala akan balas cash. Tak ada mati, Allah balas balik dah kebaikan kita. Yang kedua, Allah Ta'ala menangguhkan, yakni melambat-lambatkan hajat kita. Kita doa, ya Allah bagilah ni, bagilah ni, bagilah ni. Allah Ta'ala makbul. Tapi barangkali 10 tahun akan datang ke, 20 tahun akan datang ke, maka ianya telah terbukti kepada Tubak. Nah, 60 tahun lepas daripada dia berhasrat nak bagi Nabi duduk di tanah tu, maka Allah Ta'ala makbulkan permintaan Tubak. Barangkali lah ni ayah-ayah berhasrat, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak ni, aku nak ni, aku nak ni. 50 tahun dah duduk doa barangkali, tapi Allah tak makbul lagi. Barangkali lepas kita mati, baru Allah makbulkan doa kita. Ataupun kita duk wakaf di masjid ke, di surau ke, di madrasah ke, di mana-mana tempat lah, wakaf tanah kubur dan sebagainya. Barangkali kita duk tengok lah ni lah, pasal apa tanah kubur tu mereka tak guna gitu tau. Tengok-tengok lepas kita mati beberapa tahun, hak kita wakaf tu duk berjalan pahala dia. Maknanya pada tuan-tuan, yang kedua, Allah Ta'ala akan makbul juga, tapi lambat. Yang ketiga, ini kata Al-Imamul Ghazali, confirm dapat, kamu akan mendapat habuan hak kamu duk doa, hak kamu duk buat baik ni di hari akhirat kelak. Jadi siapa hak doa, siapa buat benda baik, 3 benda ni tuan-tuan takkan lari daripada kita, cepat lambat ataupun hari akhirat terus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Tu yang pertama. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Muhajirin yakni sahabat sahabat yang berhijrah daripada Makkah Al-Mukarramah. Adapun ansar yakni orang yang asal Madinah
Ansar ni maknanya penolong-penolong, pembantu-pembantu. Itu dia. Baik. Untuk menguatkan kesatuan umat Islam di Madinah, persaudaraan di atas agama, bukan keturunan atau kesukuan. Jadi di manakah dibuat majlis mempersaudarakan antara muhajirin dan juga ansar, iaitulah dilakukan di rumah sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, bila Nabi sampai bina masjid apa semua, Nabi panggil muhajirin, Nabi panggil ansar, mai kita berhimpun di rumah mana? Di rumah Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ni duduk dengan Nabi 10 tahun. Duduk dengan Nabi SAW 10 tahun. Daripada kecil sampailah Nabi mati, dia duduk dengan Rasulullah. Jadi kata Al-Imam Ibn Qayyim, proses mempersaudarakan Aus dan juga Khazraj berlaku di rumah siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana majlis itu dihadiri lebih kurang 90 orang sahabat, sebahagian daripada muhajirin, sebahagiannya daripada kalangan ansar. Baik. Yang kedua, apa tujuan dia? Tujuan dia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghancurkan sifat asabiyah. Ingin menghancurkan sifat asabiyah ni disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Tujuan Nabi mempersaudarakan Aus dan Muhajirin dan juga Ansar nak memecahkan tembok asabiyah, ta'assub. Kami Muhajirin, hampa Ansar, hampa susah, geng hampa tolong. Kami susah, geng kami tolong. Dan ini juga dilakukan oleh para penjajah. Nah, sebab tu penjajah dia main di negara belah Asia semenanjung tanah Melayu, dia akan buat penjajahan. Bila dia buat penjajahan, di antara salah satu gerak kerja yang mereka buat iaitulah taqsimul juwaim. Mereka memecahkan daerah. Contohnya, kalau kita Pulau Pinang dengan Kedah, dulu duduk sekali. Begitu juga Fatani dengan semenanjung tanah Melayu. Kita Fatani ni tanah Melayu kita, Malaysia. Nah, begitu juga kawasan-kawasan sekitar. Pada asalnya kita rumpun yang sama, Melayu. Cuma Melayu ni Melayu Belanjak, Melayu Kemboja, Melayu itulah, tapi dalam rumpun yang sama. Bila mana dimasuki oleh penjajah, maka taqsimul juwaim, dipecahkan kepada negeri. Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, hak ni. Pasal apa tuan-tuan? Kerana dari sudut psikologinya, kalau terpisahnya satu negara yang asal patut dipecah-pecahkan, bukan pada zahir dia pecah negeri sahaja, tetapi pada psikonya dia telah memecahkan semangat kesatuan di antara satu puak dengan satu puak. Hari ini tuan-tuan, cuba kita tengok bagaimana Palestin daripada dulu sampai gelar. Berapa puluh tahun dah Palestin tu, kan? Berapa puluh tahun dah hantar memorandum, tak pergi serang pula. Hantar memorandum, tak pergi serang pula. Pasal apa tuan-tuan? Sedangkan bumi Syam yang Allah Ta'ala sebut tu termasuklah Palestin, termasuklah Jordan dan kawasan-kawasan sekitar dia, Syria apa semua tu. Tetapi hari ni tuan-tuan, pasal apa? Palestin dia ditindas, sedangkan kanan kiri dia semua negara Islam. Kerana berjayanya penjajah memecahkan tembok kesatuan umat Islam atas dasar agama. Yang ni Jordan, yang ni Syria, yang ni Palestin, yang ni Qatar, yang ni Saudi. Hampa punya masalah, hampa sendiri tanggung. Kami punya masalah, kami sendiri tanggung. Betul tak betul tuan-tuan? Dia ibarat kata rumah tangga kita dengan rumah kawan sebelah. Dia nak bergaduh lingkup pergi rumah tangga dia. Kita hak kita, lebih kurang lagu tu. Maka ini di antara kemenjadian, kejayaan bagi musuh Islam, menghancurkan institusi kekeluargaan dan juga persaudaraan di kalangan umat Islam. Tapi Nabi dulu buat awal lagi dah. Nabi buat awal lagi. Nabi nak tunjuk kepada kita. Tapi bagaimanapun tuan-tuan, benda telah berlaku, dan itu juga di antara pengajaran yang Allah Subhanahu wa taala nak ajak kita. Kalau orang Islam ini berpecah,
berpecah dan tidak bersatu di atas jalan Islam, maka umat Islam sentiasa akan ditindas dan akhirnya akan dijadikan sebagai bola, sepak sana, sepak sini, sepak sana, sepak sini. Baik, yang ketiga. Yang kedua, tak behir. Contoh kasih sayang yang Nabi SAW terapkan dalam kalangan muhajirin dan juga ansar. Di antaranya Nabi mempersaudarakan sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni maqam di mana dia? Maqam dia di perkuburan Baqi'. Maqam dia di Baqi'. Nabi persaudarakan dia dengan siapa? Dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Nabi persaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Dan Sa'ad bin Ar-Rabi' ni dia ada 4 orang isteri. Dia ada 4 orang isteri. Bila mana bertemunya 2 orang sahabat ini, Abdurrahman bin Auf daripada Muhajirin dan Sa'ad bin Ar-Rabi' daripada Ansar, sayangnya Sa'ad ini kepada Abdurrahman bin Auf, dia kata, wahai Abdurrahman, aku ada 4 orang bini. Hang pilih bini mana ya hang nak, aku ceraikan dia. Tu dia. Aku ada 4 orang isteri, hang pilih hak mana yang hang nak. Hak kenan hak mana? 4 orang. Pilih hak mana salah satu. Hang nak hak mana habaq? Aku cerai dia habis tamat iddah kahwin. Kata Abdurrahman bin Auf, dia kata aku meh ni kan nak bini hang ni dah. Hang tunjuk kat aku di manakah tempat perniagaan di Madinah Al-Munawwarah. Hang tunjuk tempat berniaga ya, aku kan mau bini hang. Pasal apa? Sebab Abdurrahman bin Auf ni kepala otak bisnes. Dia otak berniaga. Baik. Jadinya tuan-tuan, ditunjuklah pasar di mana orang Madinah duk berniaga. Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu memulakan perniagaan dia, yakni menjual unta. Jual unta. Bila dia beli unta, dia akan dapat sekali dengan tali, kan? Selalu kita beli lembu, lepas akan balikan ke tali lah. Kalau nak perambat guna lembu tu, beli unta sekali dengan tali unta. Beli jual. Tapi cerdiknya dia tuan-tuan, dia beli unta dapat kali dengan tali. Dia beli dapat 2 unta dengan tali. Bila mana dia jual satu saja, satu lagi tak jual. Tali tak jual. Kepala otak berniaga. Kan? Sopa kita kata, daging burger satu, burger daging satu, roti saja, daging kira lain mula. Kena ketok pala kita tuan-tuan. Hak tu kira masuk package dah lah tu. Dia jual unta, tali tak jual. Katakan dia beli unta 1,000 rial, kita kata. Beli kat kawan tu 1,000 rial, dapat kali dengan tali, dia jual balik ke orang, boleh. Berapa rial? Dia jual kat 1,000, kita kata. Abdurrahman bin Auf ni, dia jual harga modal. Kawan-kawan dia kata, hang niaga aku mana? Ambil harga modal, jual harga modal. Porci, tak ada apa. Tapi dia kata apa? Aku beli unta, dapat kali dengan tali. Aku jual unta, tali aku tak jual. Nampak tak? Cerdik dia. Ni model nak, ni. Siapa ayah hak mana ada lembu ke kambing ke? Buat cara dia. Kambing, 750. Hak kekah, 1,500. Tali, asin. Agak-agak dia minta tali dah tuan-tuan. Takkan dia nak dukung mau tengah belakang dia. Mesti dia bawa tali. Tali RM50. Contoh. Nah, takut orang kita tak faham, dia ambil tali tu, dia jerok kita dulu. Kambing tak jerok lagi, jerok kita pula. Habis kita. Baik tuan-tuan. Apabila Abdurrahman bin Auf ni terkenal dengan penjualan unta, orang pakat beli. Sampai satu ketika jadi masalah. Penduduk Madinah tak tahu nak kawal unta lagu mana, pasal tali nak tambak tak ada. Pakat beli unta, tali tak ada. Lagu mana dah bang? Barangkali orang boleh curi. Sopa beli kereta, pintu tak ada. Apa tu? Ketika itu baru dia teringat. Abdurrahman bin Auf dia jual unta, takkan tali unta tak ada. Kita beli seekor luar pun tak larat nak jaga dah. Dia punya banyak ekor, mesti ada tali. Pakat meneru beli tali unta kat dia. Kaya balik kerana apa? Kepala otak bisnes dia. Ini Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi Nabi persaudarakan dia dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'.
Yang kedua, di antaranya Nabi SAW meletakkan orang Ansar, kerja mereka tertumpu kepada mazra'ah, ladang kurma sahaja. Kita duduk pergi Madinah tu ladang kurma. Selalu kita duduk pergi ladang kurma dah. Kita beli buah kurma tu. Rupanya tang ladang kurma tu kita duduk parking bah tu, dia ada satu runtuhan bangunan tepi tu. Runtuhan bangunan tu orang tengok macam tak ada apa. Sebenarnya tu tapak sejarah tu. Namanya Bi'rul Ain. Telaga Ain tu, telaga yang Nabi pernah ludah dalam dia. Di samping kita duduk ziarah di Quba tu satu, telaga Aiz tu. Di ladang kurma ni, dekat dengan ladang kurma tu kita parking bah tu. Selalunya orang turun-turun, bong, masuk dalam beli buah kurma. Bukan beli pun, dia merasa. Tak beli pun. Wahid, wahid dia kata tu Arab tu. Satu. Tu Arab kata, Yallah, 10. Ambil 10 tak apa. Tu Arab tu kata. Ni rambat ladang kurma. Kita pun makan, pergi kat kawan ni, sekali makan mekjul, sekali makan safawi, sekali makan rutab, sekali makan ajwa aliyah, sekali makan hak grade A, grade B, grade C, grade nu, grade ni macam-macam lah. Lepas tu Arab tu kata, hang duk pusing semua kedai dah, duk makan buah kurma, hang tak boleh dah. Dia kata, alhamdulillah, hang kenyang dah, aku belah balik dulu. Hak ni pun jenis ni pun darah. Jenis nak kira sok dapat cemil kat dia, ya. Darah jenis ni pun. Tapi tu Arab tu tak marah lah. Nah, dekat dengan situ, tang parking bah tu, dia ada satu binaan runtuhan macam Hudaibiyah. Lah ni runtuhan di Hudaibiyah tu dia buah pagar tu, boleh tengok kat luar kan. Dulu kita boleh masuk, duduk berdiri dalam tu kan. Kita buat penerang. Lah ni dia buah pagar keliling. Macam dengan apa dia rel kereta api Tasik Ulugok tu boleh tengok tu ya, tak boleh masuk dah. Banyak tempat-tempat yang telah dipagar. Begitu juga dengan Mihras, tempat Nabi bersembunyi dalam perang Uhud. Nah, duduk di atas bukit tu, maka ada yang naik boda dan ditutup dengan simen. Kerana dalam itulah Nabi SAW duduk berehat dan dikatakan di situlah darah Nabi menitik dan sebagainya. Ditutup sampai hari ni, kalau boleh naik pun duduk kat luarnya, tak boleh masuk dalam kawasan tersebut. Baik, jadinya Muhajirin semua kerja bahagian tanaman, mazra'ah, ladang kurma. Adapun sahabat Ansar di ladang kurma. Adapun daripada kalangan Muhajirin, mereka lebih tertumpu kepada perniagaan di bumi Makkah, bumi Madinah Al-Munawwarah. 2. Yang ketiga, membuat perjanjian damai di antara kaum muslimin dan juga Yahudi. Sebab di Madinah ada Yahudi Bani Quraidah, Bani Nadir, ini semua kepala belakang ni, Qainuqa, Mustaliq, ini semua geng-geng Yahudi yang ada. Baik, membuat peraturan-peraturan yang disebut dengan Piagam Madinah Al-Munawwarah. Maknanya Nabi ajak kita, setiap negara itu mempunyai perlembagaan dia. Piagam tu perlembagaan lah, ada peraturan dia. Beberapa asas dalam Piagam Madinah. Pertama, asas kebebasan dalam beragama. Hatta di negara kita Malaysia pun bebas beragama dan kita tak boleh paksa dia masuk Islam. Tapi kita boleh ambil tindakan kalau keluar pada Islam. Tu kena faham molek tu. Pasal orang dia faham tak apa, bebas agama, kok suka dia nak masuk Kristian ke apa. Kalau dia Islam, dia keluar pada Islam, wajib kita pertahankan akidah dia. Adapun yang kata bebas beragama ni, kita tak boleh paksa dia bukan Islam, paksa pergi buat sniper tang dari dia hang masuk Islam, tak boleh. Hak tu baru tak boleh. Lepas tu pula ada orang dia silap faham ayat Allah Taala, la ikraha fid din, tiada paksaan dalam agama. Bila kita suruh, kita tegur kata kena pakai tudung, dia kata ustaz ni tak faham ke? Allah sebut la ikraha fid din, tiada paksaan dalam beragama. Bukan tak ada paksaan tu, maksud dia tidak ada paksaan dalam melaksanakan tuntutan agama. Dah, yang kata tidak ada paksaan dalam agama, maksud orang tu bukan Islam, kamu paksa dia masuk Islam, tu baru tak boleh. Tu baru tak boleh. Dan ini juga tak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Kalau ikut lama dah Nabi paksa Abu Lahab masuk Islam, pak makan Nabi. Nabi paksa lama dah Abu Jahal masuk Islam. Hampa tak masuk, aku bunuh hampa. Tak, Nabi tak sebut lagu tu. Nabi hanya berdakwah saja. Bahkan mereka yang memerangi Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Nah, bebas agama ni kita tak boleh paksa dia masuk. Hanya bagi penerangan. Dia nak masuk, alhamdulillah. Dia tak mau masuk, nak buat guna. Tapi kalau dia Islam, dia tertakluk kepada kewajipan mukallaf, wajib dia kena tunaikan. Hang rasa payah ke, hang rasa senang ke, wajib tunaikan. Itu asas persamaan. Bukan persamaan pada agama nah. Bukan persamaan pada agama. Tak betul di situ. Sebab ada orang lah ni dia nak buat persamaan bagi sama belaka. Islam dengan bukan Islam sama. Islam dengan bukan Islam sama. Bab tu bila mana mai di Madinah ni orang Yahudi Madinah kata kat Nabi SAW, dia kata kalau ajaran Muhammad tu betul, Tuhan dia betul. Nah, pasal apa kiblat kita sama dengan kiblat Muhammad? Kiblat orang Madinah pada ketika itu termasuk Yahudi apa semua menghadap ke arah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Muhammad pun menghadap sama juga lagu kita. Maknanya Muhammad dengan kita ni tak ada beza apa lah. Nah, pada ketika itu Nabi SAW, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala kalihkan fitnah tu. Allah Ta'ala palingkan fitnah tersebut supaya orang tak hantam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik, sikit tuan-tuan tuan-tuan tengok ustaz segak main tak tengok saya dah. Amboi, hak saya dulu segak lama dah tuan-tuan tak tengok. Nah. Baik, saya kita bersama dengan Ustaz James Ustaz sana. Baik. Kemudian tuan-tuan tak malah dah tengok tok guru dia hilang habis dah. Ni hak kata aura ni, aura yang tidak dapat ku tolak ni. Ni cerita ni. Nah, maka pada ketika itu Nabi bersujud minta supaya Allah tukar arah kiblat, maka Allah Taala makbulkan hajat Nabi, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Allah Taala turun ayat tu. Maka Nabi pada ketika tu duduk semayang. Nabi duduk semayang, maka pada saat itu juga Nabi SAW turun ayat, Nabi pun beralih arah menghadap ke arah Baitullahil Haram, maka masjid itu namanya Masjid Qiblatain. Setengah riwayat kata, adakah hari pertama turun ayat tu semua sahabat serentak mereka berpindah kiblat? Tak. Sebahagian mengatakan hampir ke 2 minggu baru semua para sahabat selesai untuk menghadap arah kiblat yang sama. Pasal apa? Dulu tak ada WhatsApp. Lah ni tak apalah kita lihat Assalamualaikum, besok kita punya masjid, kita punya kiblat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Satu dunia serentak ke Nabi. Pasal ada WhatsApp. Tapi dulu ni tak. Sahabat ni maklum jadi lambat dan dikekalkan kiblat itu sehinggalah ke hari ini. Asas keadilan, asas perdamaian dan asas perbincangan. Wallahu a'lam wa a'la bis-shawab. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang pada minggu depan insyaallah.